Baik, seperti yang diumumkan semalam, Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan mula buka kuasa esok 12 Mei. Dan antara larangan termasuklah tidak dibenarkan rentas negeri, daerah kecuali bagi tujuan kecemasan. Dan selain itu juga pada hari raya nanti ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur juga tidak dibenarkan. Dan dengan hari raya dijangka disambut beberapa hari saja lagi, ia pasti akan memberikan kesan terhadap golongan orang dewasa dan pastinya kepada kanak-kanak. Dan untuk kita mengulas lanjut perkara ini, saya nak bersama dengan pakar psikologi Segi University, Profesor Datin Dr. Mariani Makno. Assalamualaikum, selamat tengah hari Datin. Ya, Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami kesan psikologi? Orang dewasa memang pasti akan terkesan, tapi mungkin coping mechanism kita lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak. Dan bagaimana kesannya terhadap kanak-kanak apabila mereka tidak dapat lagi meraihkan Aidilfitri ini seperti sebelum-sebelum ini, berjumpa sanak saudara, dapat berjumpa dengan mungkin ahli keluarga, datuk atau nenek mereka, dan kali ini dah 2 tahun berturut-turut. Tahun lepas tak dapat, tahun ini pun tak dapat. Bagaimana kesannya terhadap psikologi kanak-kanak, Prof? Sebenarnya kanak-kanak ni memang seperti orang dewasa jugalah ya, kerana kita tahu bahawa kita ni sebagai manusia, kalau emosi itu terganggu disebabkan tak dapat balik hari raya, itu perkara normal ya. Itu memang satu perkara yang normal. Dan bagi kanak-kanak, ini dah masuk 2 tahun tak dapat beraya dengan nenek, opah, kemudian wan, buyut dan sebagainya ya. Jadi mereka rasa macam sedih tak dapat berjumpa, balik kampung, berlari-lari dekat kawasan lapang, main bunga api, main mercun. Sebab maklumlah kalau di bandar ni, kalau nak bermain bunga api dan mercun ni ada peraturan-peraturan juga kan. Tetapi mereka rasa bebas bermain di kampung. Sebab itu kerinduan mereka untuk balik kampung itu adalah hanya pada waktu perayaan. Dan apabila mereka tahu mereka tidak dapat balik kampung, sebut saja tak dapat balik kampung, mereka macam seolah-olah marah, memberontak ya. Kalau kita orang dewasa, kita tak hentak-hentak kaki kan. Yeah. Tapi kalau kanak-kanak ni, dia hentak-hentak kaki dia, marah, tunjukkan temper tantrum dia. Dan dalam masa yang sama juga, bagi mereka yang dah agak besar, contohnya dalam 7-8 tahun, mereka kan kata-kata, tak dapatlah duit daripada nenek, tak dapat masak-masakan nenek yang sedap-sedap. Jadi, luahan-luahan itu menunjukkan bahawa emosi mereka terganggu ya. Tetapi tidaklah begitu terganggu sangat kadang-kadang ya. Kerana mereka juga ada kedua ibu bapa yang sepatutnya memberikan sokongan emosi dan juga moral ya. Dan kalau kita lihat sekarang dalam Rumah Baharu Berhari Raya ini, dalam kata lain juga ialah kita perlu lihat juga pemberian duit raya. Selalunya pemberian duit raya kita berikan dalam sampul, ampau dan sebagainya kan. Jadi mereka akan tertunggu-tunggulah kalau nenek tak boleh bagi, maknanya nenek boleh bagi cara lain. Mungkin mereka juga berfikiran begitu. Jadi itu tanda-tanda juga bahawa mereka ini rindukan, orang kata sentuhan, kasih sayang nenek ataupun pakcik atau makcik yang berada jauh daripada rumah mereka. Kerana biasalah kan, bila anak-anak ini bila dah dengan ibu dan bapa ni, mereka bukan bosan, tetapi mereka kata mereka nak juga jumpa pakcik dan makcik yang memang lama dah tak jumpa, terutama nenek ataupun kalau Negeri Sembilan dia kata wan, yang opah. Jadi kerinduan itu tetap ada, emosi mereka memang tetap akan terganggu dan perlu dikawal emosi mereka ini supaya tidak menjejaskan rutin harian mereka, terutama rutin mereka untuk belajar. Ya, Prof. Tapi bagaimana untuk kita mengawal emosi itu, khususnya untuk kita, ibu bapa, penjaga untuk memujuk ataupun memahamkan anak-anak bahawa ini bukan lagi seperti 3-4 tahun lepas boleh pulang berhari raya, dan keadaan ini mungkin berulang di tahun-tahun akan datang. Kita harapkan tidak berulang. Tapi bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan tersebut, dan mungkin juga setiap kali ada krisis, itulah peluang kita untuk mewujudkan solusi, ataupun mungkin dalam konteks Hari Raya ini mungkin mewujudkan budaya baru. Kalau mungkin dulu kena bagi sampul duit raya, sekarang ni boleh bagi e-card ataupun terus bagi nombor akaun bank. Ya. Dia begini ya, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, apa yang perlu ibu bapa buat ialah raya tetap raya. Dan kita bagi tahu anak-anak kecil itu bahawa baju baru beli, bagi yang mampu lah ya, baju baru dibelikan, kuih-kuih raya akan dibuat,
masakan kegemaran anak-anak itu juga kita akan masakkan, belikan bunga api, bukan mercun lah belikan bunga api dan di sini kita sediakan persekitaran yang seperti sebelum pandemik COVID. Jadi seolah-olah suasana itu masih wujud. Walaupun tak boleh berhari raya, tak boleh balik kampung, tetapi suasana hari raya itu wujud. Dan dalam aspek pemberian duit raya ni, dulu ni kita bagi ampau. Sekarang ini kita hanya berikan dalam bentuk transfer duit ke bank-bank tertentu. Dan ini boleh mewujudkan budaya menabung. Kalau kita lihat, kalau kita ulurkan duit secara fizikal, sudah tentunya pastinya duit tu nak ambil sikit, nak beli itu, beli aiskrim, beli toy, beli berbagai-bagai lah. Tetapi kalau dah dimasukkan dalam bank, susah nak dikeluarkan. Di sinilah saya rasa ibu bapa boleh mewujudkan budaya menabung supaya apabila dah habis PKP dan sebagainya, insya-Allah budaya menabung itu tetap ada. Mungkin satu masa dia akan kata, okey nenek bagi sajalah ke dalam bank, adik nak simpan duit. Jadi itu satu yang positif juga. Jadi apa pun kita perlu berfikiran positif. Memang emosi itu tetap negatif, emosi itu terganggu, itu perkara biasa. Kalau kita ni tak ada emosi sedih, itu kita bukan normal Itu biasa, perkara biasa. InsyaAllah. Luar biasa kalau tak rasa sedih dan sayu tak dapat pulang berhari raya di kampung kalau itu yang berlaku. Baik, terima kasih Profesor Datin Dr. Marani Mak Noor, pakar psikologi Segi Universiti di atas pandangan yang diberikan.